Di hikmah Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada yang lemah menjadi kuat. Yang keduanya adalah mengenai dengan pelampauan manusia yang manusia lakukan. Dan perkara yang ketiga adalah iftidah. Apa maksud iftidah? Iaitu Allah Ta'ala telah membuka satu keaiban mengenai dengan Fir'aun kepada umat ini, iaitu Abu Jahal, yang mana melarang Nabi daripada menunaikan solat. Dia melarang Nabi daripada menunaikan solat kerana untuk memberi dokongan kepada manusia sembahlah berhala. Dan sekaligus Allah Ta'ala ancam Fir'aun kepada umat ini, iaitu Abu Jahal, dengan sedahsyat-dahsyat azab sekiranya dia berterusan di atas kesesatan, di atas kekufuran dan juga pelampauan. Maka Nabi SAW memberi peringatan kepadanya, memberi peringatan. Allah Ta'ala memberi peringatan kepada Nabi. Allah Ta'ala beri peringatan kepada Nabi supaya jangan terpengaruh dengan ancaman, jangan terpengaruh dengan gangguan ataupun ugutan yang telah diberikan kepada Abu Jahal dalam ayat ara'aita alladhi yanha, sehingga ayat kalla la illam jantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kita lihat bagaimana penurunan wahyu. Penurunan wahyu ini, ayat yang pertama adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun surah-surah yang lain itu turun kemudian daripada suratul Alaq, selepas mana tersebar dakwah Nabi di antara orang Quraisy. Bagaimana mereka menyakiti hati Nabi, mereka memberi gangguan kepada Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah kata awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum. Perkara yang pertama yang diperlihatkan kepada Nabi, tanda mukjizat Nabi adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Nabi tak lihat melainkan datang kepada Nabi satu belahan pada waktu pagi. Kemudian selepas pada mimpi tersebut, Nabi terus hubbiba ilal khala. Nabi pergi ke, kita panggil berkhalwah, berkhalwat, berseorangan diri. Nabi pergi ke gua Hira, fayatahannas fih. Nabi beribadat di gua tersebut pada beberapa malam, dan Nabi bawa bekalan bersama dengan Nabi. Summa yarji'u ila Khadijah. Kemudian bila habis bekalan, Nabi pulang bertemu dengan Khadijah, isteri Nabi. Maka Nabi bawa pula bekal sekali lagi. Nabi pergi pula beribadat, duduk berseorangan di gua Hira. Sehinggalah datang kepada Nabi wahyu ketika mana Nabi sedang beribadat di gua Hira. Maka datanglah kepada Nabi malaikat. Maka malaikat telah berkata kepada Nabi, Iqra'. Nabi SAW menyatakan, ma ana biqari', aku tak tahu baca. Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-juhd, hatta balagha minni al-jahd. Jibril pegang aku, peluk aku sekuat-kuatnya sehingga longlai aku, lemah, longlai, terlampau kuat sangat. Thumma arsalani, kemudian Jibril lepaskan aku. Jibril kata, Iqra', bacalah wahai Muhammad. Maka aku kata, ma ana biqari'. Nabi kata, aku tak tahu baca. Jibril peluk kali yang kedua, teramat kuat. Jibril lepas longlai Nabi. Kemudian Jibril suruh baca untuk kali yang ketiga. Nabi jawab jawapan yang sama, Nabi tak tahu baca. Kemudian selepas daripada itu, kali yang ketiga, Jibril peluk Nabi, Jibril lepaskan Nabi. Kemudian pada ketika itu Nabi telah menyatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Daripada Nabi tak tahu baca, boleh baca. Faraja'a biha tarjufu bawadiruhu hatta dakhala ala Khadijah. Kemudian terus Nabi pulang ke rumah, segera pulang dalam keadaan menggigil. Nabi bertemu dengan Khadijah. Nabi kata apa? Zammiluni, selimutkan aku, sehinggalah hilang ketakutan yang ada dalam diri Nabi. Kemudian Nabi berkata, ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, kerana apakah
perkara ini menimpa kepada aku, ketakutan yang teramat sangat. Wa akhbaraha al-khabar, maka Nabi ceritakan kepada Khadijah apa yang berlaku. Wa qala qad khashitu ala nafsi, maka Nabi kata aku khawatir, aku bimbang apa yang telah berlaku ke atas diri aku. Maka Khadijah sebagai seorang isteri memberi kata-kata motivasi kepada Nabi. Khadijah kata apa? Kalla, tidak sekali-kali wahai suamiku, tidak akan ada apa-apa ancaman untuk kamu. Abshir, terimalah berita gembira. Fa wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abadan, Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu. Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu selama-lamanya. Kerana perkara yang pertama, innaka latasilur rahim, kerana sesungguhnya kamu menghubungkan silaturahim. Kemudian perkara yang kedua, watasduqul hadis, kamu bercakap benar, kamu tidak mendustai manusia. Kemudian perkara yang ketiga, Khadijah kata Allah Ta'ala tak akan hina kamu, tak akan susahkan kamu. Wa tahmilul kal, kamu membantu orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Wa taqrid dhaif, kemudian kamu wahai Muhammad orang yang melayan tetamu, memberi hak tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu bantu orang yang ditimpa musibah. Kemudian intalaqas bihi Khadijah bawa Nabi sehinggalah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah ibnu Am, sepupu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana mar'un, Waraqah bin Naufal adalah orang yang berpegang teguh dengan agama Nasrani, sebab Islam belum datang pada ketika itu. Ada 5 orang yang mana berpegang dengan agama sungguh-sungguh sebelum kedatangan Islam. Di antara salah seorang daripadanya adalah Waraqah bin Naufal. Jadi memanglah dia tak masuk Islam lagi sebab Islam tak sampai lagi pada ketika itu. Ini cerita pada zaman jahiliah. Dia adalah pure punya agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitabil arabi, dia yang menulis kitab dalam bahasa Arab. Waraqah bin Naufal ini wa kataba bil arabiyyah minal injil, dia tulis dengan bahasa Arab daripada kitab Injil. Kitab Injil bukan bahasa Arab, Waraqah bin Naufal translate. Wa kana syaikhan kabiran, dia dah tua sangat dah. Waraqah bin Naufal ni buta, sangat tua. Khadijah kata, ai ibn am, wahai sepupuku, isma' min bani akhik, kamu dengar luahan hati daripada suami aku ni, apa yang nak ceritakan kepada kamu. Maka Waraqah kata, wahai saudaraku, ceritakan apa yang kamu nak cerita kepada aku. Maka Nabi SAW menyatakan apa yang Nabi lihat ketika di Gua Hira tersebut. Maka Waraqah bin Naufal telah berkata, Waraqah bin Naufal kata apa? Iaitu hadzan namus, ini adalah namus malaikat Jibril yang mana pernah diturunkan kepada Nabi Musa sebelum ini. Laitani fiha jaza'an, laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk, alangkah baiknya pada ketika itu aku adalah pemuda yang kuat, dan alangkah baiknya pada ketika itu, Waraqah bin Naufal kata, pada ketika itu aku menjadi pemuda, pada ketika itu aku masih hidup, kerana pada ketika itu kaum kamu, bangsa kamu akan menghalau kamu daripada negara kamu sendiri. Maka Nabi SAW terkejut. Nabi kata, awa mukhrijiyahum, adakah mereka nak halau aku, mereka nak pulau aku? Maka Waraqah bin Naufal menyatakan, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udiya. Iaitu Waraqah bin Naufal kuatkan fakta dia. Dia kata tak ada seorang laki-laki pun yang bawa datang seperti mana kamu. Tak ada seorang laki-laki pun yang ditimpa kepada perkara yang sama sebelum ini, melainkan dia akan dimusuhi. Maknanya nabi-nabi sebelum ni pun dimusuhi, kamu pun akan menimpa nasib yang sama. Wa in yudrikuni yaumaka ansuruka nasran mu'azzaran, sekiranya aku sempat, sekiranya umur aku panjang, sempat pada hari kamu dipulaukan, aku akan tolong kamu dengan sesungguh-sungguh pertolongan. Summa lam yanshab, tak berapa lama Waraqah pun telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas daripada surah Iqra ini, maka fatratul wahyi, zaman fatratul wahyi iaitu zaman terhentinya wahyu seketika, sehinggalah Nabi berasa amat sedih
Nabi terasa amat sedih. Ghadan minhu miraran kayataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Sehingga pada satu kali Nabi berkali-kali pergi ke kawasan pergunungan di atas bukit, puncak bukit. Setiap kali sampai ke puncak bukit, Nabi nak terjun bukit untuk bunuh diri. Maka Jibril datang. Jibril kata, ya Muhammad, innaka Rasulullah, wahai Muhammad, jangan stres, jangan tension. Sebenarnya wahai Muhammad, kamu adalah Rasul Allah yang sebenar-benarnya. Fayarji, maka kemudian Nabi pulang. Bila mana lamanya zaman terhentinya wahyu, kemudian Nabi naik ke bukit sekali lagi. Maka Jibril datang. Jibril kata, kamu wahai Rasulullah kamu adalah seorang Rasul Allah yang sebenar-benarnya. Sebab wahyu benda yang berat, benda yang berat, yang susah untuk diterima. Jadi Nabi stres. Maka Jibril datang. Kita tengok dalam tafsir dalam surah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu. Allazi khalaq, yang menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu daripada alaq. Alaq ni seketul darah. Seketul darah yang kental, bukan darah cair. Darah cair dipanggil dam masfuh, darah terpancar. Darah cair yang kita sembelih binatang, darah keluar terpancar, itu dipanggil dam masfuh. Alaq ni adalah ketulan darah. Iqra wa rabbukal akram. Kamu bacalah wahai Muhammad, dan Tuhan kamu itu sangat pemurah. Allazi 'allama bil qalam. Allah Taala lah yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia sesuatu perkara yang manusia tak tahu. Kalla, tidak sekali-kali, sesungguhnya innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ini sifat dia memang la yatgha, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, dia melihat diri dia istaghna, rasa dah cukup. Rasa dah cukup. Bila dah kerja besar, duit rasa dah cukup. Baru belajar setahun 2 tahun, rasa ilmu dah cukup. Itu sifat manusia. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Semua manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-6, kalla innal insana la yatgha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan selain daripada mereka, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata, Abu Jahal pernah berkata, hal yu'affir Muhammad wajhahu baina adhhurikum. Nak tak aku malukan muka Muhammad depan kamu semua? Maka dikatakan, ya, kami nak. Maka Abu Jahal kata, wallat wal uzza, demi Lat dan juga demi Uzza, la in ra'aituhu yaf'al la ata'anna ala raqabati. Sekiranya aku melihat Muhammad melakukan seperti ini, iaitu melakukan semayang, la ata'anna ala raqabati, aku akan pijak tengkok dia, pijak kepala tengah semayang tu. Wala wa'affiranna wajhahu fi turab, aku akan lumurkan muka dia dengan apa? Tanah. Kemudian ayat Quran turun, kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia sangat melampaui batas. Ayat ini turun kepada Abu Jahal. Kemudian dia melihat Nabi SAW dalam salat, fanakasa ala aqibai faqalu lahu ma laka ya abal hakam faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan shadidan. Dia bagi tahu kepada manusia, dia bersumpah demi Lat, demi Uzza, demi nama berhala Lat dan juga Uzza. Dia cabar semua manusia, aku nak malukan Muhammad, nak lumurkan muka dia dengan tanah, aku nak pijak tengkok dia ketika semayang. Tapi malangnya, bila mana Nabi sedang semayang, tiba-tiba dia undur. Bukan dia maju ke tempat Nabi, dia undur. Orang tengok dia pelik. Orang tanya, malaka ya abal hakam, sebab apa ni? Tadi cakap kata nak pijak kepala Muhammad ketika semayang, tiba-tiba dia undur. Maka Abu Jahal kata, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar, sesungguhnya di antara aku, di antara Muhammad ada satu parit yang
dipenuhi dengan api. Aku tak boleh dekat dengan Nabi. Satu pemandangan yang cukup ngeri, api tersebut, dan itu menjadi satu jurang untuk aku pergi terus kepada Nabi. Jadi sebab tu aku undur ke belakang. Jadi dalam ayat ini kita lihat Iqra, ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Ba di sini ada ulama menyatakan musta'inan, minta tolong dengan nama Tuhan kamu. Sebab tu kita setiap kali kita baca bismillah, bismillah, ba tersebut adalah dengan pertolongan nama Allah. Bismillah. Iqra, kamu bacalah dengan pertolongan, meminta pertolongan nama Tuhan kamu. Allazi awjada wa khalaqa kulla syai', yang mana Allah Taala menciptakan setiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyifatkan kepada kita diri dia ni sebagai khaliq, sebagai pencipta, nak memberi peringatan kepada kita semua bi awwalin ni'am wa a'zamuha, iaitu mengingatkan kepada kita nikmat yang pertama dan juga nikmat yang paling besar, iaitu nikmat membaca. Al-amru minallah li nabiyhi bi an yasiru qari'an. Perintah Allah kepada Nabi yang pertama adalah an yasir, jadilah dia seorang pembaca, qari. Jadi qari, qari ni mana pembaca. Dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan iradah Allah, Nabi tak pernah baca pun dan tak tahu pun baca. Membaca pun tak tahu, menulis pun tak tahu. Tapi dengan kudrat Allah, Allah Ta'ala boleh ubah. Jadi manusia begitu juga. Manusia ini yang tak pandai, bodoh, macam mana pun kalau Allah Ta'ala nak ubah, Allah Ta'ala boleh ubah. Cuma kita ni sebagai manusia, kadang-kadang kita geram. Sebab apa? Cakap 10 kali tak faham-faham. Nak bagi tahu kita, kalau dia seorang guru, dia rasa macam terdetik di hatinya betapa bodohnya pelajar ni. Tapi jangan tidak diluahkan saja. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala boleh ubah pelajar yang cerdik, pelajar yang bodoh, Allah Ta'ala boleh bagi pintar dalam masa sekelip mata. Banyak ulama-ulama dulu, mereka belajar, yang mana belajar ni sangat bengap, belas-belas kali menjadi imam yang terkemuka, yang masyhur. Nabi SAW tak tahu baca, tak tahu menulis, tapi dengan kekuasaan Allah, Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah Ta'ala boleh ubah segala-galanya. Yang penting kehendak manusia itu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala menciptakan anak Adam daripada seketul darah yang kental. Yang mana seketul darah yang kental ini, dia akan berubah daripada satu tahap ke tahap yang lain. Bermula daripada air mani, kemudian menjadi seketul darah, kemudian menjadi seketul daging, kemudian akan disaluti dengan tulang, dan selepas daripada itu akan ditiupkan roh dan menjadi seorang manusia. Itulah perjalanan ataupun tingkatan manusia daripada awal sehinggalah menjadi manusia yang sesempurna ciptaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama sekali menyebut khalaq. Allah Ta'ala menciptakan. Sebab apa disebutkan khalaq? Kerana semua yang ada makhluk di dunia ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang kedua barulah Allah Taala cerita secara spesifik, secara khusus ciptaan manusia. Ayat pertama Allah Ta'ala nak bagi tahu semua makhluk Allah Ta'ala ciptakan. Ayat yang kedua barulah bermula Allah Ta'ala khususkan, iaitu ciptaan manusia ini. Khalaqal insana min 'alaq, diciptakan daripada seketul darah. Sebab apa disebutkan khalaqal insan? Bila disebut manusia dalam ayat Quran, ayat yang kedua ini menunjukkan ketinggian manusia, hebatnya manusia. Dan sungguh ajaib fitrah manusia. Fitrah manusia tak sama dengan fitrah haiwan dan fitrah makhluk-makhluk yang lain. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengiringi pembacaan
dengan penulisan. Allazi 'allama bil qalam. Ayat pertama baca Iqra. Ayat yang kedua adalah tulis. Sebab orang menuntut ilmu, dia tak dapat lepas daripada dengar, baca dan tulis. Tuan-tuan kalau dengar kuliah saja, tak ada nota, tak ada pen, tak ada apa, tuan-tuan sekadar dengar. Mungkin daripada setengah jam yang tuan-tuan dapat ni, mungkinlah dapat 2-3 benda je, 5 ke 10% je dapat. Yang 90% kita hilang sebab tuan-tuan tak tulis. Sebab itu ayat yang kedua selepas pada Iqra ini, pesanan Allah Ta'ala yang kedua adalah 'allama bil qalam. Tak cukup dengan baca, tapi kena tulis. 'Allamal insan al-kitabah bil qalam. Allah Ta'ala ajar kepada manusia tulis dengan pen. Fahuwa ni'matun azimah. Dan ini nikmat yang besar, kerana makhluk lain tak boleh tulis, manusia je boleh tulis. Dan inilah pen ini sebagai satu perantaraan untuk memberi faham kepada sesama manusia, seperti mana takbir seseorang itu bercakap dengan lidah. Kalau tidak ada pena, tidak ada penulisan, maka hilanglah ilmu-ilmu, knowledge semua hilang. Sebab kita ada ilmu-ilmu, tak kiralah ilmu apa, falak, ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan, semuanya adalah melalui penulisan yang orang terdahulu telah tinggalkan. Kalau tak ada penulisan, maka habis semua ilmu. Jadi penulisan amat penting. Sebab itu setiap pengajian kita kena ada nota. Satu nota yang diabadikan untuk kita selamanya. Dan kita tahu inilah yang kita belajar selama 10 tahun, berulang-alik ke surau, berulang-alik ke masjid. Setiap kali kuliah tafsir, ini yang dapat. Walaupun tak dapat keseluruhan, dapat sikit, inilah antara bekalan. Bila belajar fiqah, inilah yang apa yang ingat masalah-masalah fiqah. Jadi itu semua pen, penulisan satu perkara yang penting. Sebab itu seseorang nak menulis untuk mengajar perkara yang mudah, tetapi untuk menulis adalah jauh lebih susah. Sama juga kitab-kitab yang terdahulu, kitab tafsir, semua ni penulisan. Kitab fiqah, penulisan ulama-ulama terdahulu, yang tinggalkan kepada kita, yang kita boleh amalkan sekarang ini. Dan penulisan ini adalah qaidul ulum wal ma'arif, adalah satu qaid, untuk satu syarat untuk mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan ilmu yang ditulis tu akan berkekalan. Tuan-tuan boleh ingat hari ni apa yang saya cerita tu, ingatan tuan-tuan kuat, boleh ingat apa yang saya cerita, setengah jam boleh ingat. Tapi ingat tu sekadar mana. Sebab bila kita tulis, tidak akan kekal, dia tak akan hilang. Selagi mana kita biar dalam buku, dia tak akan hilang. Tetapi kalau dalam ingatan, dia akan hilang. Itu perbezaan dia. Sebab itu di kalangan perkataan sahabat, dalam riwayat At-Tabrani dan juga Hakim daripada Abdullah bin Amr, ada disebutkan qayyidu al-ilma bil kitabah. Ikatkan ilmu ni dengan penulisan. Apa yang tuan-tuan dengar, tuan-tuan faham, tuan-tuan tulis supaya ingat. Kerana ini dakwah Islam bermula dengan targhib untuk membaca, menggalakkan, motivate manusia membaca dan juga menulis. Itu dakwah Islam yang pertama. Sebab itu kita lihat ayat pertama dakwah Islam, ayat Quran pertama, dakwah manusia supaya membaca. Bila membaca, manusia akan celek. Bila manusia celek, mereka faham, jadi mereka akan amal mengikut jalan yang betul. Dan menerangkan bahawasanya membaca, menulis itu adalah satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk yang bernama manusia, yang bernama insan. Itu rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Mukjizat Nabi SAW yang berkekalan. Apa mukjizat Nabi yang berkekalan? Iaitu dia bangsa Arab yang tak tahu baca, tetapi dia boleh menulis, boleh membaca hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dibaca kepada Nabi, Nabi ingat. Dan Allah Ta'ala sebutkan
dalam surah Al-Jumu'ah, huwa alladhi ba'atha fil ummiyin, dia yang menghantar pada golongan ummi. Golongan ummi apa? Golongan yang tak tahu baca. Allah Ta'ala yang hantar apa tu? Hantar seorang rasul di kalangan mereka. Rasul tersebut juga ummi, tak tahu baca, sesuailah dengan bangsa tak tahu baca, tetapi dia bacakan kepada bangsa dia, kepada kaum dia yang ummi. Ayat-ayat Allah Ta'ala, dia memberi tazkiyah, menyucikan jiwa bangsa dia. Wa yu'allimuhum al-kitab, dan mengajar kepada mereka, Nabi mengajar kepada bangsa dia kitab dan juga hikmah. Wa in kanu, walaupun dahulunya mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Kemudian ayat yang berikutnya, allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keumuman fadilat Allah, nikmat Allah yang begitu banyak. Kita lihat yang ayat yang kedua, Allah Taala, ayat yang kedua, ketiga, Allah Taala cerita tentang nikmat yang spesifik ciptaan manusia. Ayat allamal insana ma lam ya'lam, Allah Taala umumkan begitu banyak nikmat Allah, kelebihan Allah Taala beri kepada semua manusia. Allah Taala mengajarkan kepada manusia dengan pena kebanyakan daripada perkara-perkara yang manusia tak tahu. Manusia tak ada knowledge pun perkara tu, tiba-tiba tahu sebab Allah Taala bagi tahu, Allah Taala ajarkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kamu wahai Muhammad, mengajar kepada kamu membaca. Bukan sekadar membaca, banyak ilmu-ilmu lain yang memberi manfaat kepada umat kamu, semua Allah Taala ajar kepada kamu. Sebab itu datang dalam satu asar, perkataan sahabat. Apa dia? Iaitu man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam yakun ya'lam. Siapa yang beramal dengan suatu ilmu yang dia ketahui, dia ada satu knowledge, dia terus amal, maka Allah Taala akan mewarisikan kepadanya, akan memberikan kepadanya satu knowledge, satu ilmu yang mana sebelum ini dia tak tahu. Sebab dia ada satu ilmu, dia amal, Allah Ta'ala bagi ilmu baru kepada dia. Kemudian ayat selepas itu Allah Ta'ala sebut kalla innal insana la yatgha. Allah Ta'ala mula memberi ancaman kepada manusia yang melampaui batas bila dah kaya. Allah Ta'ala menyatakan kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia amat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, dia rasa diri dia sudah cukup. Dia tak perlu lagi nikmat Allah, tak perlu lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebab dia rasa dia dah cukup. Dah cukup apa? Dengan harta yang banyak, kekuatan yang ada, pengaruh yang begitu ramai, follower yang begitu ramai, itu sudah cukup bagi dia. Sebab tu manusia rasa diri dah cukup. Sebenarnya Allah Ta'ala tak pandang semua tu. Kebanyakan ulama tafsir kata ayat ini innal insan di sini adalah ditujukan kepada Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan bila sifat manusia ni suka melampaui batas. Allah Taala memberi ancaman al-iqab, siksaan di hari akhirat, iaitu inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kamu semua wahai manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisap perbuatan kamu, akan dihisap harta-harta kamu, ke mana kamu belanjakan, diri kamu ke mana kamu gunakan dia. Ini semua sebagai satu tahdid, satu ugutan, satu peringatan terhadap pelampauan manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Abdullah bin Mas'ud, manhuman la yashbi'an, dua perkara yang tak pernah kenyang, dua perkara yang manusia teramat suka yang tak pernah kenyang dan tidak ada titik akhirnya. Dua benda. Apa dia? Yang pertama adalah sahibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, dia tak akan pernah kenyang, sentiasa menuntut, walaupun ilmu dah banyak, belajar lagi. Itu orang yang amat menyukai sesuatu yang tak ada titik noktahnya, tak akan berakhir. Dan golongan yang kedua sahibud dunya, iaitu tuan dunia, orang yang suka kepada dunia, dia akan cari lagi harta, lagi banyak. Dia tak akan berakhir. Walaupun duit dah berjuta, nak makan berapa ringgit sehari, dalam bank dah berjuta, dah cukup, tapi dia nak buka lagi, dia nak create bisnes lain, dia nak buka lagi. Itu
sifat manusia biasalah. Wala yastawiyan. Orang yang suka dunia ni, orang yang suka dengan apa? Knowledge, orang suka knowledge dengan suka dunia, dia tidak sama. Sebab apa? Orang yang suka kepada knowledge, dia akan bertambah suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dia belajar, lagi dia tak tahu, lagi dia suka belajar. Adapun orang yang suka kepada dunia, dia cari dunia sampai dia rasa diri dah cukup hebat. Dah tak perlu dah. Dah tak perlu dah apa-apa. Sebab dia dah cukup semua sekali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada orang lain satu ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya sahaja orang takut kepada Allah adalah di kalangan orang yang mempunyai ilmu. Kita lihat dalam ayat ini yang kita boleh mengambil pengajaran. 5 ayat yang kita bincangkan pada malam ini menerangkan tentang kudrat Allah Ta'ala, tentang ciptaan. Allah Ta'ala lah khaliq, menciptakan semua manusia, dan terutamanya manusia Allah Ta'ala spesifikkan. Itulah rahmat yang pertama Allah Ta'ala berikan kepada manusia, ataupun nikmat Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Dan yang keduanya, apa rahmat ataupun nikmat? Iaitu ayat yang pertama diturunkan kepada ayat pertama diturunkan kepada manusia, dan juga kepada seluruh manusia yang kepada seluruh makhluk yang mukallaf, jin dan manusia dan juga jin, iaitu membaca. Perkara yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul, iaitu bacalah Quran dengan nama Tuhannya yang menciptakan. Perkara yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan supaya menuntut ilmu, dengan belajar membaca, belajar menulis. Kerana dua ini, membaca menulis adalah salah satu alat perantaraan untuk mengetahui ilmu, cabangan-cabangan ilmu yang lain. Perkara yang keempat, di antara pemurahnya Allah, kelebihan Allah, Allah Ta'ala mengajar kepada manusia satu benda yang manusia tak tahu. Dulu manusia tak tahu, jahil. Tiba-tiba manusia ada knowledge, ada ilmu. Itu semua hanyalah bukan dengan kepandaian, kecerdikan kita, tetapi dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita lihat perkara yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu tentang tabiat manusia. Tabiat manusia yang tercela, iaitu dia bangga dengan harta yang banyak dan rasa sudah cukup dengan apa yang ada. Ini Allah Ta'ala gertak memberi ancaman kepada dia. Seperti mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Apa dia? Riwayat Ibnu Abbas, apabila turunnya ayat ini, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, turun ayat ini, orang-orang musyrikin Mekah, mereka dengar ayat ini. Maka Abu Jahal pun datang kepada Nabi. Abu Jahal kata apa kepada Nabi? Ya Muhammad, wahai Muhammad, taz'amu annahu man istaghna tagha. Wahai Muhammad, kamu mendakwa bahawasanya dia orang yang dah cukup, orang yang dah melampaui batas. Faj'al lana, wahai Muhammad, kamu jadikan untuk kami. Kamu jadikan untuk kami. Jadikan apa tu? Jadikan bukit di Mekah ni emas. La'an lana na'khudhu minha, supaya kami dapat mengambil emas daripada bukit yang berada di Mekah. Fanatara, kami akan melampaui batas, kami akan tinggalkan agama kami, kami akan ikut agama kamu. Kami akan tinggal semua agama kami, kami akan nak ikut agama kamu, dengan syarat jadikan bukit, semua bukit di Mekah ni emas. Maka Jibril pun datang kepada Nabi. Jibril kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, khayyiruhum fi dhalik. Kamu boleh buat pilihan wahai Muhammad antara dua. Apa dia?
fa in sya'u fa'alna bihim ma araduh. Sekiranya mereka nak apa yang mereka minta, kalau kamu nak wahai Muhammad, suruh kami tukarkan bukit di Mekah menjadi emas, kami boleh buat, kami tukar. Malaikat kata fa illam yuslimu, tapi dengan syaratlah, sekiranya mereka tak masuk Islam juga, tak tinggalkan agama mereka juga, fa'alna bihim kama fa'alna bi ashabil ma'idah, kami akan buat seperti mana kami buat kepada pengikut Nabi Isa, yang mana mereka minta kepada Nabi Isa makanan hidangan daripada syurga, dan hidang daripada syurga, mereka kata asyik-asyik makan benda sama aja. Jadi jangan sampai tahap begitu, kami boleh tukar bukit menjadi emas. Mereka tak beriman, hancur semua sekali. Mana mereka akan dibinasakan, mereka akan dihancurkan. Maka Nabi SAW mengetahui bahawasanya kaum dia memang takkan beriman pun. Kalau tukar bukit jadi emas pun mereka takkan beriman. Jadi Nabi tak nak. Fakaffa anhu ibqa'a alaihim, Nabi tak nak tukarkan bukit menjadi emas. Nabi kata biarkan apa yang mereka nak. Kita tak perlu penuhi niat permintaan mereka, kerana permintaan mereka akan makan diri mereka sendiri. Kemudian pada ayat yang ke-9 sehingga ayat ke-19 ini, itu gambaran-gambaran yang lain, bagaimana pelampauan manusia, ugutan orang-orang yang melampaui batas, dan juga ancaman kepada mereka yang melampaui batas ini Allah Ta'ala berikan. Dan kita akan baca satu kisah yang lain. InsyaAllah saya akan sebut sikit di sini. Nak baca tafsir tanpa panjang lah. Kita sebut satu kisah di sini. Diriwayatkan daripada Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia melihat beberapa kaum di musalla. Musalla ni tempat semayang, tempat kawasan tanah lapang untuk semayang, khususnya semayang hari raya pada zaman dulu di tanah lapang. Yusalluna qabla salatil Eid. Beberapa orang manusia ni mereka semayang sebelum solat hari raya. Maka Sayyidina Ali kata, ma ra'aitu Rasulullah yaf'al zalik, aku tak pernah lihat Nabi solat sunat sebelum solat hari raya. Faqila lahu, ditanyakan, pernah dikatakan kepada Ali karamallahu wajhah, ala tanhahum, sebab apa kamu tak nak larang mereka, tegah mereka, sebab Nabi tak buat benda ni, solat sebelum hari raya, solat sunat. Sebab tak ada solat sunat sebelum hari raya dan juga selepas hari raya. Nabi datang terus baca khutbah, semayang. Nabi terus semayang dan juga membaca khutbah, dan lepas tu Nabi pulang. Nabi tak ada semayang sunat. Beberapa orang di kalangan manusia, mereka datang tempat musalla, tempat semayang raya, mereka semayang sunat. Jadi orang tanya kepada Sayyidina Ali, sebab apa kamu tak nak tegur mereka? Tegur, larang mereka. Sayyidina Ali jawab apa? Akhsha an adkhul tahta qawlihi ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Aku takut, bila aku khawatir, bila mana aku khawatir, takut-takut aku termasuk di bawah firman Allah Ta'ala pada ayat yang ayat yang ke-9 dan juga ke-10 ni yang kita akan bincangkan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kamu lihatlah orang yang melarang seorang manusia untuk melakukan solat. Falam yasruh bin nahyi 'anis salah. Jadi tidak dijelaskan larangan, tidak dijelaskan secara jelas larangan untuk melaksanakan solat. Maka berdasarkan tafsiran ini, Imam Abu Hanifah dia berpegang, iaitu hazal adab al-jamil, ini adalah adab yang sungguh indah. Jangan larang orang semayang sunat. Hina qala Abu Yusuf, ketika mana Abu Yusuf pernah berkata, ayaqulul musalli hina yarfa' ra'sahu minar ruku'. Adakah orang yang sembahyang boleh berkata ketika dia mengangkat kepala daripada rukuk, dia berkata Allahumma ghfirli, wahai Allah, ampunkan dosa aku, wahai Allah ampuni aku, ampuni dosa aku.
Abu Yusuf kata, boleh ke orang yang semayang bangun daripada rukuk ketika i'tidal dia baca Allahumma ghfirli? Abu Hanifah kata, Rabbana lakal hamd wa yasjud, baca Rabbana lakal hamdu dan sujud. Walam yusarrih bin nahyi 'anid du'a, dan juga tidak sebut secara jelas larangan berdoa ketika i'tidal. Jadi di sini apa yang kita boleh ambil intipati cerita daripada kisah ini, sebenarnya kalau kita lihat solat sunat sebelum daripada hari raya memang bukan sunnah. Solat sunat selepas daripada hari raya bukan sunnah. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan, setiap kali sesuatu yang bukan sunnah bukan bermakna kita tak boleh buat. Nabi tak buat tak bermakna kita tak boleh buat. Cuma bila ditanyakan benda tu sunnah ataupun tak, dia bukan sunnah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat, silakan. Dia bukanlah benda yang dilarang, cuma dia bukan sunnah. Jadi Sayyidina Ali takut bila dilarang orang semayang, dia kata ni bukan sunnah ni, semayang sebelum hari raya, semayang sunat. Kita pun tak tahu dia semayang sunat apa, duha ke semayang sunat apa. Tapi Sayyidina Ali tak nak larang sebab takut termasuk dalam ayat ke-9 dan juga 10 dalam surah Iqra ini, melarang orang semayang. Dan berdasarkan adab ini adalah adab yang sungguh indah Imam Abu Hanifah bila mana dia berbicara dengan anak muridnya Abu Yusuf. Abu Yusuf tanya kepada dia, boleh tak orang yang semayang bila bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, Allahumma ghfirli, dia sebut Allahumma ghfirli, dia berdoa, boleh ke tak? Imam Abu Hanifah tak nak jawab boleh ke tak, tapi Abu Hanifah dia jawab benda lain. Dia kata baca Rabbana lakal hamdu, kemudian sujud, dan dia tak jawab secara jelas larangan berdoa pada ketiga tu, sami Allahu liman hamidah, boleh berdoa ke tak, baca Allahumma ghfirli. Sebab dia tak nak doa ni bila-bila masa kita boleh berdoa. Dia tak nak larang secara jelas perkara ni. Sebenarnya doa ni selalunya dalam hadis Nabi ketika rukuk dan juga sujud, itu je. Doa dalam semayang ketika rukuk dan sujud, doa. Dan doa dalam semayang tak perlu angkat tangan. Berbeza doa lepas semayang. Doa lepas daripada semayang, apa-apa doa semua sunat angkat tangan. Berbeza dengan khatib semayang Jumaat, dia baca khutbah Jumaat, dia tak perlu angkat tangan. Janganlah pula khatib pegang tongkat, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khatib tak perlu angkat tangan. Makmum, orang yang dengar jemaah perlu angkat tangan. Disunatkan angkat tangan, disunatkan amin, menyebut amin dengan lidah bagi jemaah yang dengar. Bagi khatib tak perlu angkat tangan, melainkan sekiranya khutbah tersebut adalah khutbah istisqa, solat minta hujan. Khutbah minta hujan barulah khatib angkat tangan. Selain daripada itu, khutbah hari raya, khutbah Jumaat, apa-apa khutbah, khatib tak perlu angkat tangan. Dia baca je, baca doa je. Makmum yang angkat tangan. Doa dalam semayang tak ada angkat tangan. Doa ketika sujud macam mana nak angkat tangan? Kita baca doa ketika sujud, Rabbana atina fid dunya, tak ada kita baca mulut, kita tak ada angkat tangan. Doa ketika rukuk tak ada angkat tangan. Doa kunut je angkat tangan dalam semayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dengan tuan-tuan. Cukup sekadar itu dulu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.